Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuraida binti Adnan, nombor metrik 275-876 dari kumpulan O. Selamat sejahtera. Saya Lau Kan Ming, nombor metrik 275023 dari PJJ kumpulan Ipoh. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nofra binti Yahya, nombor metrik 275843 dari UUM Ipoh. Hai, saya Syed Azhar bin Syed, nombor metrik 275182 dari kumpulan O. Selamat sejahtera, saya Raymond Chan Gopong, nombor metrik 275174 dari kumpulan O Ipoh. Ini merupakan laporan pertama sebelum kami mengenali program webinar. Okey, Assalamualaikum, selamat petang. So, hari ini kita nak meet berkenaan dengan kita punya program yang dah doktor bagi, iaitu yang untuk webinar lah. So, kita sekarang ni nak buat tajuk yang kita dah pilih, berkenaan dengan mental health awareness lah. So, tajuk-tajuk yang kita dah masih ada dalam grup. So, kita dah pilih berkenaan dengan you are not alone, bunuh diri bukan jalan penyelesaian. So, semua setuju kan? setuju Kak, setuju. Okay. So, lepas ni kita kena ada buat surat menyurat. Lepas tu ada perundingan dengan pihak yang kita nak jemput. Kemudian kita kena buat kertas cadangan. Lepas tu kena ada penubuhan AJK. Kemudian nak kena buat kita last kali kena buat senarai semak lah. So hari ni kita nak pilih AJK. So siapa yang nak jadi nanti, siapa nak jadi pengarah, siapa nak jadi dia kita, sebab kita tak ramai, jadi dia adanya pengarah, setiausaha, lepas tu urus dia lah. Kita buat yang tipe-tipe lah. So macam mana dengan pelantikan pengarah? First tu kita buat pelantikan pengarah. Saya sokong Akak Zuraida sebagai pengarah program kita. Yang lain macam mana? Setuju ke? Min? Bukit lain-lain ni orang tak berapa okey kot. Okey, SU ni akak rasa kita nak bubuh Min lah. Boleh. Setuju. Moderator Dewa sekarang Syed. Syed kan? Syed Azhar. Okay. Setuju. Saya pun sokong setuju. Baik, thank you Min. Okay, lepas tu kita punya Rusia dia Raymond dengan Farah lah. Okay ke? Boleh, okey. Boleh Kak. Alright. So seterusnya nanti kita akan ada buat paperwork. Jadinya paperwork nanti kita akan bincang lah berkenaan dengan program kita ni, dan kita akan buat pembentangan sikit berkenaan dengan kita punya paperwork, dan seterusnya kita akan buat surat menyurat lah untuk untuk kita punya event ni. Jadinya untuk kita punya event ni, okey dah bila kita ada kesempatan ni, jadinya kita dah pilih tajuk sendiri. Jadinya hari ni akak rasa kita nak bincang berkenaan dengan sikit perancangan program kan. So bukan perancangan program, untuk pelaksanaan program hari ni. Contohnya paperwork tu, so nanti kita akan bincang lah. So seterusnya kita buat dalam sikit. Kemudian apa lagi kita buat? So kita nak jemput siapa yang jadi rasa-rasa ni lah. Kita punya panel. Kita buat list dalam 3 ke macam mana? Ke antara berapa?
boleh juga kita buat list kan. Lepas tu kita try set up dengan dia orang, hantar surat dan kita try set up lah sama ada dia orang free ke tak kan. Lalu kalau kita buat target kita pasal mental health kan. Ya. Saya suggest Doktor lah tu, Doktor orang doktor lah. kan. Antara KKM ke apa tu, yang ada pengalaman tentang yang ada pengalaman. tentang mental health awareness yang berkaitan dengan program kita ni. Jadi supaya dia boleh bagi talk ataupun bagi pandangan beliau lah. Okay. So nak ke kita jemput ada jemputan kedua atau ketiga, atau kita nak just pakai seorang saja jemputan interpanel kita? Maybe seorang juga kan. Kalau nak 2-3 takut kita punya masa limit masing-masing kerja kan. Tapi seorang juga. Alright. So nanti kita punya kertas cadangan, so kami akan kena buat lah. So sebagai setiausaha ni dia banyak sikit kerja lah kan. So kena spend time sikit lah. So tapi tak apa, kita akan bantu terbaik mungkin lah. Saya terus dipilih untuk menjadi setiausaha lah kan dalam program ni. Okay, boleh lah. Ikut je. Okay. Okay, lepas tu kita kena ada kita sekarang ni dah kita buat ni, adakah kita nak bagi secara hati untuk apa, untuk kita punya yeah. Mungkin boleh kot kita boleh buat collection tu semua tu. Boleh? Setuju. Okay, lepas tu so maknanya nanti kena ada laporan peruntukan kewangan lah kat situ. So seterusnya kita kena ada link lah untuk webinar kita. Jadinya Raymond adalah kita nampak lebih cekap dalam hal-hal macam ni. So kita minta Raymond lah tolong buatkan ni kan link untuk ni. So platform dia apa yang kita nak buat? Mungkin kita pakai website, live ke, Facebook live ke. Betul. Saya suggest kita Kak, lagi elok lah. Okay. Lepas tu nya nanti surat-surat seterusnya pun kita akan buatlah untuk pelantikan ni semua. Jadinya kita dah lantik terus moderator. Jadi saya kena sedialah teks ucapan untuk moderator, nanti kita boleh bincang-bincang lah. So macam mana dengan soalan untuk banner? Adakah kita nak bincang kemudian atau macam mana? Untuk soalan kita bagi dekat panel kita kan. Kita boleh bincang kemudian, kita kena fikir tu apa kita nak tanya, apa kita nak ni, berapa minit soalan tu. Ya, itu kita boleh melalui aplikasi WhatsApp kan, kita bincang kat WhatsApp lah. Okay. Alright. Kita berkenaan dengan kita punya sebaran maklumat lah berkenaan dengan event kita ni. So nak letak kerjasama semua lah. Nanti kena ada take note lah dekat kawan-kawan, bagi tahu kat kawan-kawan kan berkenaan dengan sosial. So dekat kita kena ada kita punya promosi lah. Poster cadangan. Lepas tu nanti try dulu buat poster. So kita akan bincang kemudian lah berkenaan dengan poster. So adakah nak buat printing atau macam mana, atau just kita melalui WhatsApp dan Facebook saja. Memang kita orang edah di sosial media lah. Masing-masing boleh edah di dalam punya Facebook, kita punya Facebook media. Okay. Lepas tu siapa nanti yang akan buat poster ni? Para kot kan? Para poster nanti. Para poster. So seterusnya kita akan buat barcode untuk penyertaan dan juga untuk
barcode untuk event kita lah. So Raymond tolong buatkan. Okay. Okey Kak, boleh Kak? Teruskan dah ada penyertaan Google Form tu. Jadi kita kena ada CJ lah. Jadinya sebab dekat sini kita punya event ni dia akak dah daftar bawah CPU. So CPU ni amat penting untuk markah CPU ni amat penting. CPU ke kau dah ingat dah? Sekejap. CPD sorry. CPD. Markah CPD ni amat penting untuk anggota KKM lah. Kenapa akak spekkan kenapa akak kita pilih berkenaan dengan ibadah akak lah, sebab benda ni akak tahu saja dia akak yang pilih dan akak yang dia mention kan. Jadi mesti korang nak tahu kenapa akak pilih benda ni. So kita nampak KKM ni adalah satu tempat yang memang menjadi rujukan lah. Jadinya kita ambil tajuk ni selain daripada kita tengok sekarang ni webinar kita tengok sekarang ni bunuh diri ni adalah satu fenomena yang besar so kita tengok makin berjadi. So ini adalah salah satu sebab lah kenapa kita pilih. Kita boleh bincang dan boleh mewar-warkan lah kita punya kenapa, sebab apa benda-benda ni terjadi kan. So panel kita tu yang akan kita pilih macam para Raymond cakap tadi di kalangan doktor kan. So kita nampak dekat itu adalah pilihan yang bagus lah. Jadi akan dah daftar dekat MyCPD, kita punya event. So jadinya akan terlibatlah anggota KKM yang agak ramai. Jadi kita nak penyertaan yang ramai. Sebab itu antara satu sebab lah kenapa akak pilih tajuk ni lah kan. Sebab dia kalau kita tak penting sangat kot benda macam tu, sebab kita anggota uniform kan, cikgu mungkin tak kisah sangat, tapi bagi orang kat luar sana kita tak tahu dia punya mental health dia macam mana sejak COVID ni lagi. Betul, especially orang awam lah. Ya betul. Jadinya kita rasanya pemilihan tajuk pun okey lah kan. So CJ kita perlu nanti try reka cipta lah. Lepas tu buat barcode untuk CJ dan juga untuk kita event lah nanti. Okay. So senarai penyertaan kita boleh make daripada Google Form kan. Google Form. Okay. Kak rasa ada apa lagi kita nak bincang berkenaan dengan ni? Sebab kita buat secara webinar ni rasanya macam tak adalah terlalu banyak sangat kita punya masalah lain kan. Sebab kalau kita buat event yang bersemuka ni, kita akan set up tempat lagi, tu ini lagi. So dari sini agak okey lah kot kita buat webinar. So event dia lebih kecil kan. Cumanya walaupun event dia kecil, tapi sebaran maklumat dia dan juga orang lain boleh dapat lah input daripada program kita ni. So ada apa lagi kita nak bincangkan? Setakat saya dah apa lah. Saya terah dah fikir dengan lain. Syed okey ya Syed? Okey, moderator okey, tak ada masalah. Just kena grab ni lah. Okey, tak apa. Nanti dia boleh up dekat kita berkenaan dengan soalan. Okey, so cedera mata nanti akak try dapatkan sponsor. So kita tengoklah. So kita kalau boleh kita zerokan kita punya pengeluaran kewangan. Sebab dia event yang amat bagus adalah di kalangan yang diajukan oleh pelajar adalah event tidak menggunakan sebarang penggunaan buku.
So bagaimana kita menjalinkan hubungan dengan orang luar lah untuk kita menggunakan kos yang rendah. Betul, kita menggunakan kos yang rendah. Okay. So lain-lain ada apa lagi ke? Saya Farah, ya. Tak ada apa dah Kak. Rasa dah okey dah. Okay. Lepas tu lain-lain perbincangan boleh kita guna WhatsApp lah kot untuk kita bincang lebih senang sikit, sebab kita buat meet ni dia jadi macam kita terpaksa memang terpaksa pun sebab kita semua berkejaya, jadi kita pun terpaksa nak kumpul-kumpul. Jadi kita pun tengok meet pun tak sihat, siwah. So kita bincang dalam grup WhatsApp je lah. Okay? Okey Kak. Terima kasih. Thank you. Selamat petang. Assalamualaikum. Video pembentangan laporan webinar You Are Not Alone, bunuh diri bukan jalan penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan ini kita akan membentangkan laporan berkenaan dengan webinar yang telah kita jalani sebelum ini, iaitu pada 13 hari bulan Mac 2022. So dalam mengharungi arus kehidupan, pelbagai masalah dan tekanan akan dihadapi oleh setiap individu. Saban hari, berita mengenai tingkah laku bunuh diri dilaporkan di dada-dada akhbar. Bipolar, anxiety, krisis, emosi, kemurungan, tekanan perasaan, gangguan mental telah dikenal pasti antara punca dan menjadi penyebab ke arah tingkah laku bunuh diri. Di kala pandemik COVID-19 mula menular di kalangan rakyat Malaysia dan kerajaan telah mengambil langkah-langkah pencegahan penularan, maka pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mula dilaksanakan. Telah dilaporkan perbuatan tingkah laku bunuh diri ini semakin meningkat. Kehilangan pekerjaan, mata pencarian, desakan ekonomi dan perubahan mendadak gaya hidup sosial turut menjadi punca mengapa tindakan tingkah laku bunuh diri ini berlaku. Webinar ini adalah bertujuan mengupas dan membincangkan mengenai isu perlakuan bunuh diri, menyangka stigma dan membuka pemikiran masyarakat terhadap pengurusan kesihatan. Maka webinar ini adalah menjadi satu kepentingan. Hitam putih kehidupan diwarnai dan dicorak oleh diri sendiri. Pahit manis kehidupan juga diadun oleh diri sendiri. Dalam meneruskan arus perjalanan kehidupan, pelbagai masalah akan kita hadapi oleh setiap individu dan ia adalah warna-warni kehidupan. Namun begitu, tidak semua individu dapat mengadaptasikan masalah atau berhadapan dengan setiap masalah yang timbul dengan tenang lalu mengambil jalan penyelesaian yang mudah, iaitu bunuh diri. Yang mana perlakuan ini akan memberi impak yang besar kepada diri sendiri sekiranya perlakuan itu gagal, juga memberi impak terhadap keluarga, masyarakat dan juga organisasi. Melalui webinar ini, kami pelajar program pendidikan jarak jauh Pusat Ipoh cuba menyampaikan mesej kepada masyarakat tentang faktor-faktor penyebab ke arah tingkah laku bunuh diri secara sedar maupun tidak sedar dan cara mengatasi tekanan-tekanan yang dihadapi. Kempen ini terbuka kepada semua pihak dan peringkat umur kerana tingkah laku bunuh diri adalah melibatkan semua pihak dan panel jemputan khas dari Hospital Bahagia Ulu Kinta HPUK, pakar Sekretariat Dr. Hasna binti Husin telah bersama-sama dalam mengupas isu ini. Sinopsis program ialah program ini yang akan membicarakan tentang perlakuan bunuh diri yang semakin berleluasa dewasa kini. Ia bukan sahaja berlaku di luar negara,
malah di dalam Malaysia. Perbuatan ini menjadi begitu trending di masa kini dan ia bagaikan satu perbuatan yang tidak janggal lagi. Namun di Malaysia sebenarnya perlakuan ini adalah merupakan satu perlakuan yang boleh disabitkan di bawah Seksyen 309 Kanun Kesiasaan Akta 574 dan ia kini sedang diperdebatkan agar Seksyen ini dimansuhkan. Menurut penulisan daripada Dr. Fazli Muhammad Isa 2020, kira-kira 90% daripada kejadian bunuh diri adalah dikaitkan dengan sekurang-kurangnya satu jenis masalah kesihatan mental. Kupasan mengenai isu perlakuan bunuh diri ini akan membuang stigma masyarakat dan mendedahkan masyarakat tentang keperluan serta cakna terhadap individu di sekeliling mereka. Rasional projek yang kami jalankan adalah dalam kehidupan seharian setiap insan sering terdedah dengan tekanan dan kekangan dalam kehidupan serta pelbagai konflik atau berhadapan dengan dilema kehidupan dalam meneruskan kelangsungan hidup. Panel jemputan khas daripada Hospital Bahagia Ulu Kintar HBUK, pakar psikiatrik Dr. Hasnah binti Husin akan mengupas lebih mendalam tentang perlakuan bunuh diri ini. Segala perbincangan dan soal jawab akan diajukan pastinya adalah untuk mencapai matlamat serta hala tujuan webinar ini dianjurkan. Webinar ini seharusnya diikuti atau disertai kerana ia sangat menarik dan sesuai untuk tontonan semua masyarakat peringkat umur. Kerana perlakuan bunuh diri ini bukan tertumpu kepada satu jenis jantina atau tahap peringkat umur sahaja, namun ia terdedah kepada semua jenis golongan masyarakat. Kajian secara mendalam telah dilakukan sama ada secara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, termasuklah perbincangan dan dalam kumpulan fokus. Sehubungan dengan itu, webinar ini adalah pastinya sangat membantu masyarakat mengukuhkan pengetahuan dan menyingkirkan stigma tentang perlakuan bunuh diri, membuat keputusan atau lebih tepat dan mampu membezakan antara yang benar dan juga yang salah. Berusaha memperkasakan keimanan diri dalam berhadapan dengan cabaran kehidupan supaya tidak terjebak dalam perlakuan bunuh diri. Matlamat projek kami adalah webinar ini bermatlamat untuk memberi kesan kepada penonton, juga kepada pengendali program iaitu kami sendiri dalam jangka masa yang panjang, iaitu melahirkan warga negara atau masyarakat yang cakna dan prihatin dengan persekitaran atau orang sekeliling, mencetuskan kesedaran umum tentang perlakuan bunuh diri, mengubah stigma masyarakat tentang penyakit mental, mengubah sikap masyarakat tidak terus menghukum atau menghakimi mereka yang mengalami masalah ini, membuang pandangan negatif masyarakat terhadap mereka yang sedang mengalami masalah ini. Objektif projek adalah beramal masa dengan bertanyakan khabar serta perkara berkaitan dengan perlakuan bunuh diri dengan individu terbabit untuk mempunyai idea untuk membunuh diri. Selain itu, memberi pendedahan, pengetahuan tentang gejala kemurungan dan tanda-tanda amaran mereka yang berisiko untuk bunuh diri, memberi sokongan dan dorongan kepada mereka untuk mendapatkan bantuan atau rawatan, mencegah perkongsian atau penularan berita, video atau gambar berkaitan dengan perlakuan bunuh diri di media sosial, mempelawa masyarakat terus kekal berhubung baik dan memberikan sokongan sosial setelah krisis berlaku. Okay. Webinar ini telah berlangsung dengan jayanya dengan media pelaksanaan secara atas tarian.
Kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah ditetapkan seperti yang telah dirancang sebelum itu. Ketetapan webinar berlangsung adalah seperti berikut. Tarikh kita telah tetap di Mac 13, 2022, itu hari Ahad. Masa ialah pukul 10 pagi. Tempat kita menggunakan Webex, Facebook Live dan YouTube Live. Ahli Jawatan Kuasa Pelaksanaan telah membuat poster secara digital untuk disebarkan kepada umum berkenaan dengan webinar ini. Poster webinar serta QR code pendaftaran QR code webinar turut disertakan seperti di rampiran A. Untuk kali ini, webinar ini, ahli jawatan kuasa dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program. Jawatan kuasa telah pun dilantik yang mana ahli kumpulan terdiri daripada 6 orang dan memegang jawatan masing-masing. Kesemua ahli jawatan kuasa telah diberi kuasa-kuasa atau justifikasi tugas masing-masing dan menjalankan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh dedikasi. Catat organisasi bagi ahli jawatan kuasa program webinar mental health ini, you are not alone. Bunuh diri bukan jalan penyelesaian, adalah seperti di rampiran B. Nanti akan dijelaskan. Posisi dan jadual kerja projek ini dilaksanakan mengikut sebagaimana perancangan yang telah ditetapkan. Kita semua setiap bahagian perjalanan dalam program ini sentiasa dipantau oleh pengarah program supaya memastikan program ini dijalan dengan lancar. Setiap ahli jawatan kuasa telah diberikan kuasa-kuasa yang tersendiri dalam memastikan perjalanan program terlaksana. Senarai tugas ahli jawatan kita juga letak di rampiran C, nanti juga akan dijelaskan. Sekarang saya serah kepada Farah. Okey, webinar ini terbuka kepada umum, tidak mengira umur, agama, bangsa dan jantina. Adalah untuk turut serta. Telah didapati seramai 300 peserta telah mendaftarkan diri sebagai peserta webinar. Senarai peserta bagi webinar adalah seperti di lampiran D. Okey, pada 30 Januari 2022, pertemuan pertama telah ditubuhkan kumpulan bagi pelaksanaan projek. Kumpulan telah menerima arahan bagi pelaksanaan projek kemasyarakatan. Kumpulan diberi peluang membuat pilihan berkaitan dengan jenis program dan juga tajuk program. Penerangan telah diberi secara jelas oleh pensyarah bagaimana mengaplikasikan teknik berkesan merancang dan menguruskan projek yang berkonsepkan masyarakat. Bagaimana mempraktikkan kemahiran dan berkomunikasi, protokol dan etika dengan berkesan. Selain daripada itu, turut diberi penerangan bagaimana untuk menorganisasikan projek kemasyarakatan dan menghubungkaitkan aktiviti integrasi dalam program kemasyarakatan. Langkah pertama pemulaan projek kumpulan telah mengadakan perbincangan melalui aplikasi WhatsApp sebagai salah satu alat perhubungan yang pantas dan mudah kurang daripada permasalahan dan kengkangan waktu tugas yang tidak sama di kalangan ahli kumpulan. Kumpulan mula membentuk dan melantik ahli jawatan kuasa kerja bagi projek yang ingin dijalankan. Setelah pelantikan dijalankan dan diputuskan oleh jawatan kuasa, seterusnya mengadakan perbincangan mengenai bentuk program, tajuk program, tarikh, masa dan aplikasi yang digunakan untuk program tersebut. Keputusan diadakan perbincangan ini telah disampaikan kepada pensyarah kami dan mendapat maklum balas serta telah dipersetujui oleh pensyarah kami. Pengarah program telah menyediakan senarai semak program bagi tujuan sebagai alat bantu pekerjaan bermaklumat yang digunakan bagi mengurangkan kegagalan. Senarai semak itu turut berfungsi membantu untuk memastikan konsisten dan kesempurnaan dalam menjalankan tugas. Senarai semak ini telah menjadi jadual yang mana ia meletakkan tugas-tugas yang perlu dilakukan mengikut masa, hari atau faktor-faktor yang lain. Senarai semak adalah seperti di lampiran E. Pada 1 Februari 2022, setiausaha yang dilantik iaitu Min mula membuat kertas kerja dalam modul-modul program. Di samping itu, kumpulan juga membuat beberapa pertemuan melalui aplikasi Webex dan Google Meet. Perbincangan adalah lebih banyak diadakan melalui aplikasi WhatsApp.
Setelah kertas kerja projek siap sepenuhnya, sekali lagi telah mengadakan pertemuan dan perbincangan bersama pensyarah kami berkenaan dengan kertas kerja tersebut. Dalam waktu yang sama, surat permohonan kepada kelulusan pengarah PACE telah dihantar bagi maklumat program yang dianjurkan. Surat seperti di lampiran F. Sementara itu, menantikan kelulusan pengarah PACE, urus setiap projek telah memulakan dan menjalankan tugas-tugas lain seperti membuat poster, QR code program, QR code pendaftaran program dan dalam waktu yang sama kumpulan mula mengatur strategik promosi untuk memastikan jumlah sasaran penyertaan program tercapai. Kelulusan telah diperolehi setelah menghubungi pihak pengurusan PACE melalui panggilan telefon oleh pengarah program, dan langkah seterusnya adalah ahli kumpulan bersama-sama bertindak menguraikan program yang dilaksanakan. Program telah diadakan melalui aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Seterusnya, program penyertaan program webinar ini telah bermula. Pendaftaran peserta adalah melalui Google Form yang akan dipaparkan setelah peserta mengimbas QR code pendaftaran. Mengikut perancangan awal, panel jemputan adalah seramai 2 orang, iaitu panel utama daripada Hospital Bahagia Ulu Kinta dan panel kedua seorang pelajar Universiti Sultan Azlan Shah yang merupakan seorang pelajar ijazah jurusan psikologi dan kaunseling perubatan. Namun disebabkan kekangan jadual, maka panel kedua tidak dapat turut serta. Surat jemputan dipanjangkan kepada pengarah Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak seperti di lampiran F. Melalui panggilan telefon, pengarah program telah mendapat kelulusan dan mempersetujui daripada pihak pengurusan HBUK untuk turut serta dan berkongsi ilmu dalam program tersebut. Pengarah program telah dimaklumkan oleh pihak pengurusan HBUK bahawa Dr. Hasniah bin Hussein akan menjadi panel dalam program ini. Dr. Hasniah bin Hussein merupakan seorang doktor pakar, sekretari di HBUK dan mempunyai pengalaman yang luas berkaitan dengan mental health awareness. Dr. Hasniah telah memberi maklum balas melalui email mengenai perselikan oleh Syed Said Azhar bin Said Hashim selaku moderator, iaitu menampilkan Dr. Hasniah bin Hussein sebagai penceramah bagi membincangkan kepentingan menjaga kesihatan mental, cara mengenali tekanan serta teknik mengawal perasaan ketika menghadapi konflik dalaman berkaitan dengan pelakuan bunuh diri. Dalam jangka masa yang sama, moderator telah dilantik turut menjalankan tugas menyediakan teks moderator serta menyediakan beberapa soalan untuk diajukan kepada panel jemputan. Ahli kumpulan membuat perbincangan mengenai teks moderator dan juga soalan-soalan yang akan diajukan seterusnya. Soalan-soalan tersebut berserta tentatif grant diserahkan kepada panel jemputan agar dapat membuat persediaan maklumat. Tentatif adalah seperti di lampiran hash. Bertarikh pada 20 Februari 2022, sekali lagi kumpulan telah membuat pembentangan kertas kerja dan telah dipersetujui oleh pensyarah kami. Sedikit teguran telah dilakukan oleh pensyarah kami dan ahli kumpulan telah mengambil perhatian terhadap teguran-teguran yang diberikan. Segala penambahbaikan telah dilakukan dan setelah itu kertas kerja tersebut telah dihantar kepada pensyarah kami untuk penilaian. Pada 13 Mac 2022, webinar Mental Health Awareness bertajuk You Are Not Alone, bunuh diri bukan jalan penyelesaian berlangsung secara siaran di Facebook Live, YouTube Live dan melalui aplikasi Webex. QR serta link webinar telah dimaklumkan kepada para peserta mendaftar. Sesi bual bicara telah berlangsung seperti yang dirancangkan. Sepanjang webinar berlangsung turut diselitkan sorotan video pendek sebagai selingan. Panel jemputan memberi kerjasama dengan baik dan sangat bertimbang rasa. Beberapa soalan yang diajukan telah pun beliau menjawab. Didapati program ini telah menarik perhatian ramai kerana begitu banyak soalan-soalan yang diajukan oleh para peserta. Namun kerana kenggangan masa, maka kami tidak semua persoalan yang dijawab oleh panel jemputan. Antara soalan yang diajukan oleh peserta adalah seperti di lampiran 1. Walaupun telah menghadapi pelbagai kenggangan daripada segi faktor masa dan sebagainya, namun program telah berlangsung dengan jajanya mengambil masa 2 jam. Ahli kumpulan mengambil masa 5 minggu untuk menyediakan segala persiapan bermula 30 Januari 2022. Pertemuan pertama yang mana arahan diberi sehingga 13 Mac 2022 webinar berlangsung. Segala perbincangan dan perancangan penyediaan kertas kerja, perbincangan tajuk, edaran surat, promosi, pembentangan kertas kerja, penambahbaikan kertas
bekerja sehingga pelaksanaan projek telah memakan masa selama 5 minggu. Setelah perancangan telah didokumentasikan dalam carta jam pelaksanaan program seperti di lampiran J. Program webinar ini tidak mengutip sebarang sumbangan daripada mana-mana pihak, namun begitu terdapat 2 buah syarikat yang telah berbesar hati untuk memberi sumbangan ikhlas yang di mana tidak dinyatakan berapa jumlah yang disumbangkan. Jutaan terima kasih kepada syarikat Masa Industri dan Berhad dan syarikat DD Signature Enterprise. Kerana sumbangan bakti daripada mereka, kumpulan telah menyediakan surat perhargaan dan CJ perhargaan kepada kedua-dua syarikat. Seterusnya saya serahkan kepada Encik Raymond. Okay, seterusnya 2.9 penilaian keseluruhan. Program dengan kerjasama Hospital Bahagia Ulu Kinta HBUK, Perak bawah bimbingan Dr. Rosha Minimi Faisal ini berjaya menarik perhatian lebih 300 peserta yang terdiri daripada berbagai lapisan masyarakat. Webinar telah berjaya minat penyertaan dari orang ramai. Kemurungan, kehilangan pekerjaan, ketiadaan pendapatan, gangguan dari penggunaan bahan ekonomi, sakit kronik, secara keluarga dan sebagainya merupakan antara faktor risiko penyebab kecenderungan kepada membunuh diri. Ini ditambah pula dengan ketidakmampuan untuk memperoleh penyelesaian kepada masalah atau menghadapi keadaan hidup yang mencabar. Oleh yang sedemikian, kesukaran demi atau menghadapi keadaan hidup yang mencabar. Oleh sedemikian, kesukaran demi keluar untuk menyelesaikan masalah dan berhadapan kesulitan justru adalah penting bagi masyarakat dan warga UUM, khususnya untuk mengenal pasti individu yang mempunyai simptom untuk membunuh diri bagi mencegah perlakuan membunuh diri. Justru, individu yang mengalami gangguan mental di peringkat awal haruslah berusaha untuk menangani agar tidak melarat dan menjadi lebih teruk. Individu dapat mengurus masalah gangguan mental dan yang dihadapinya dengan baik, dapat memastikan kesihatan mental diri terjaga dengan baik dan berusaha untuk kajian ini mengkaji tentang perasaan kesihatan mental sebagai predator terhadap kecenderungan membunuh diri. Beberapa cadangan telah dikemukakan untuk menghasilkan kajian agar dapat mengurangkan kadar keinginan bunuh diri. Semua pihak mempunyai peranan yang besar dalam mengatasi keinginan bunuh diri. Sentiasa mengambil berat akan tahap kesihatan mental masing-masing. Penganjuran webinar ini telah mendapat maklum balas yang positif dari para peserta komen peserta seperti di lampiran. 2.10 masalah dan kekangan. 2.11 kekangan masa. Kekangan masa ini terbagi kepada 2. Tidak dapat mengadakan pertemuan mengikut jadual ataupun perbincangan secara bersemuka disebabkan kekangan pandemik. Juga disebabkan oleh kekangan jadual kerja yang sama di antara ahli kumpulan. Yang kedua, aplikasi Webex telah menetapkan waktu bagi satu-satu pertemuan yang menggunakan aplikasi mereka dan kekangan masa tersebut membuat talian sentiasa terputus lalu memerlukan pembinaan link yang baru. 2.10.2 capaian internet. Masa ini pembelajaran maupun sebaran maklumat atau perkongsian ilmu adalah dilakukan secara alamaya. Dari sudut positif, ia adalah satu perubahan teknologi yang serba moden dewasa ini. Tambahan pula, demi mengekang wabak COVID-19, cara ini adalah yang terbaik dilakukan oleh semua pihak. Akan tetapi, tidak semua mendapat manfaat tersebut kerana pembelajaran sebaran maklumat maupun perkongsian ilmu secara atas talian hanya berkesan sekiranya capaian internet dapat dinikmati secara meluas bukan sahaja di bandar tetapi juga di luar bandar dan kawasan pendalaman. Begitu juga yang dihadapi oleh kumpulan ini. Menghadapi masalah capaian internet sewaktu program berlangsung. Kedua, pencapaian internet tidak memuaskan. Tidak menyangka sistem perlu membuat bayaran sebelum seminggu webinar dijalankan. 2.
10.3 Raptai. Tidak melakukan raptai berulang kali untuk memastikan tiada masalah sewaktu webinar berlangsung. 2.10.4 Aplikasi Webex. Aplikasi ini telah menetapkan jumlah peserta tidak melebihi 100 dan juga ia telah menetapkan masa hanya 45 minit saja bagi setiap pertemuan. Sekiranya pengguna ingin menambah jumlah peserta yang muat serta dalam pertemuan tersebut dan menambah masa penganjur, belum membuat pembayaran sebanyak 400 bagi langganan sebulan. 2.11 Shore dan Pandangan. Webinar telah dijalankan mencapai target seperti yang dimahukan. Terdapat beberapa kelebihan yang didapati melalui webinar ini, seperti mampu membantu para untuk mengendalikan masalah tanpa perlu merendahkan diri sendiri sehingga melakukan perbuatan membunuh diri. Okey, lepas tu saya serahkan kepada Said. Untuk bahagian penutup, justru itu webinar ini secara keseluruhannya sebenarnya telah mencapai objektif yang dimahukan. Walaupun terdapat sedikit permasalahan dan kekurangan, namun lebih banyak kebaikan yang telah diperolehi setelah program tersebut selesai dijalankan. Para peserta dan ahli pengendali program serta hos jemputan juga telah memberi kerjasama yang amat baik. Bahagian rumusan pula, program ini penting bukan hanya untuk pelajar tetapi untuk semua lapisan masyarakat dalam memberi impak sosial yang bertahan lama dan sesuai dengan trend semasa. Tajuk bermagnet adalah satu kelebihan bagi satu program. Ia juga dapat menarik jumlah peserta yang ramai. Ini menyebabkan sesuatu maklumat itu dapat disampaikan dalam kapasiti yang besar serta memberi manfaat kepada mereka. Memberi solusi kepada masyarakat dalam waktu sesegera mungkin. Kebiasaannya tajuk bermagnet ini melibatkan isu yang hangat diperbincangkan pada ketika itu. Justru, perbincangan seperti ini dapat memberi maklumat yang pantas kepada pengguna internet yang tercari-cari maklumat tersebut. Dalam di antara laporan yang telah diselipkan dalam bahagian lampiran oleh kumpulan kami sebagai rujukan dan panduan, yang pertamanya adalah berkenaan dengan pautan QR code untuk para peserta sebagai panduan mengikuti program yang telah dijalankan oleh kumpulan kami. Yang keduanya adalah berkenaan dengan ahli jawatan kuasa program yang terdiri daripada 5 ahli jawatan kuasa, dan seterusnya juga terdapat juga peranan setiap individu dalam menjayakan program tersebut sehingga selesai. Dan keempat, jumlah para peserta yang mengikuti program-program tersebut sehingga berjaya dilaksanakan. Dan juga terdapat sijil-sijil tentang pelibatan para peserta sebagai panduan kepada individu dalam menyemak laporan kami. Dan terakhir sekali iaitu tentatif program serta lain-lain laporan berhubung dengan laporan untuk menjayakan dalam program ini dilaksanakan. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih.